Jabatan Pemantauan Ekonomi Malaysia 2015 melaporkan kelas pekerja di negara ini membazirkan hampir 1 juta jam pada setiap hari ekoran terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Situasi ini sudah tentu lebih terfokus kepada bandaraya besar seperti Kuala Lumpur, di mana kesesakan lalu lintas atau traffic jam telah menjadi satu diksi sinonim yang diperkatakan setiap hari. Permasalahan ini terpaksa diladeni secara rutin oleh sebahagian besar warga kota sekian lama, seolah-olah sudah tiada solusi untuk mengusaikannya. Kita ikuti respon daripada beberapa orang pengguna jalan raya di Kuala Lumpur berkaitan masalah kesesakan lalu lintas di ibu negara. Ya, saya pun terlibat juga trafik jam kerana waktu hujan. Kalau tak hujan dia okey. Kereta terlampau banyak. Yalah, terpaksa kalau customer nak pergi, terpaksa saya kena bawa lah. Kira jam ke tak, terpaksa saya kena bawa juga. Kalau trafik jam tak boleh nak buat apa jugalah. Terpaksa keadaan boleh jaga. Kalau tak boleh jaga, keadaan teruk juga. Saya sudah rasa biasalah. Sudah KL punya traffic jam sudah 20 tahun lebih lah saya rasa. Pasal itu jalan ketenteraan sudah lebih. Ini yang traffic jam ni tiap-tiap negara pun serupa juga. Kalau negara tidak maju mana ada jam? Sudah itu negara miskin ya, tak ada jam ya. Itu yang normal ya. Yang sebenarnya kita mesti ada satu regulation, satu daripadanya undang-undang khusus. Jadi kalau sekiranya nak mengurangkan, kita ikut cara time puncak tu bagaimana, time biasa tu macam mana. Jadi dengan adanya itu nanti kita boleh tahulah bagaimana kereta tu tidak timbul begitu banyak jam di pekan KL ni. Kita menempuh jam ni sudah macam biasa saja. Sebab tiap kali kita lalui, kita mesti tahulah jalan mana yang jam, jalan mana yang tak jam. Kadang-kadang penumpang ajalah yang komplain. Bagi kami tidak ada apa masalah lah tentang teksi ni dah jadi macam rumlah lah. Dah memang melalui jam. Tak ada jam, jangan bawa teksi. Memang motor adalah satu pengangkutan yang fleksibel. Memandangkan laluan jalan KL ni yang sesak tiap-tiap hari, kita tak boleh mengatasi lah. Kaya macam mana pun, kalau nak cepat kita terpaksa naik motor lah. Berkenaan dengan kesesakan ni, macam mana kemajuan sekalipun, biarpun bandaraya KL ni dah ada MRT lah, ada apa sekalipun, rakyat Malaysia tetap akan guna pengangkutan awam juga. Tapi pengangkutan personal ni kita tetap pakai sebab memudahkan pergerakan personal kita. Setakat ni kawalan oleh pengawal kuasa di BKL sepanjang dalam pusat bandaraya tu adalah dalam keadaan baiklah. Walaupun dibantu oleh sawangan trafik, pengguna yang menggunakan kenderaan dia kena terpaksa redha lah kalau masuk dalam pusat bandaraya ni. Trafik jam ni kalau ikutkan saya pun masa-masa hujan ni saya nak naik kereta juga kan. Tapi disebabkan kesesakan lalu lintas ni terlalu padat dan menyebabkan saya pun kena keluar awal. Walaupun saya naik motor, saya tetap kena keluar awal untuk sampai office sebelum waktu pejabat lah kan. In case kalau saya lambat, banyak tempat yang sangkut lah. Maksudnya daripada laluan saya datang ni ada 2-3 tempat yang sangkut. Contohnya macam nak menghala ke Max pun sangat-sangat sesak. Jadi itulah, kita harap kerajaan dapat beri satu solusi lah untuk elakkan daripada kesesakan lalu lintas. Sebentar tadi kita telah menyaksikan video temu ramah tinjauan orang ramai mengenai kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur yang semakin meruncing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sabrina Akmal, hos anda dalam rancangan Diskusi KL. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sering dihadapi oleh warga kota. Saya pasti anda semua tidak suka menghadap kesesakan lalu lintas. Jadi bersama saya pada hari ini, Encik Yu Chuan Hock, Pengarah Jabatan Pengangkutan Bandar di BKL,
untuk merungkai pelbagai persoalan mengenai kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Selamat datang Encik Yu Chuan Ho, apa khabar? Selamat datang, baik-baik. Okey, seperti yang kita lihat di Malaysia, kesesakan lalu lintas yang berlaku masih tidak dapat diatasi dan dibendung secara menyeluruh. Ia sering diperkatakan bukan sahaja di dalam negara, malah persoalan itu turut wujud dan berlaku di seluruh dunia. Isu ini juga seharusnya diberi perhatian agar dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia umumnya. Pelbagai langkah penyelesaian perlu diambil dan kerjasama daripada pelbagai pihak sangat penting dalam merealisasikan harapan bahawa kesesakan lalu lintas ini dapat diatasi pada masa hadapan. Kesesakan lalu lintas merupakan isu yang sering diperkatakan oleh masyarakat di seluruh dunia sama ada di negara membangun maupun di negara maju. Jadi, apa pendapat Encik Yu sendiri terhadap faktor dan punca yang menyebabkan masalah kesesakan lalu lintas berlaku? Okey, terima kasih. Bagi saya, isu kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur ni paling ketara pada waktu puncak harian dan juga apabila bisnes dimulakan. Okey. So, waktu puncak harian ni terbagi pada dua. Satu ialah pada waktu puncak pagi, iaitu berlakunya pada 6.30 hingga 9.30 pagi, dan juga pada waktu petang, iaitu pada 4.30 hingga ke 7.30 malam. Jadi salah satu punca lagi adalah disebabkan perniagaan dah mula di pusat bandar, iaitu di jalan-jalan utama. Jadi disebabkan public banyak yang menggunakan kenderaan persendirian tu, jadi dia telah mengakibatkan kesesakan di pusat bandar kerana jalan raya kita tidak dapat menampung volume kenderaan yang begitu banyak yang masuk ke pusat bandar. Okey, soalan seterusnya, bagaimana pula dengan cabaran yang dihadapi oleh DBKL bagi mengatasi masalah trafik di Kuala Lumpur? Okey, cabaran dalam mengatasi masalah trafik iaitu kita kurang berkongsi maklumat data trafik ni bersama dengan PBT yang lain. So itu satu masalah tu, dan juga dengan pihak swasta. Okey. Dan juga kurangnya macam peruntukan investment on the public transport ni, jadi kurang untuk menarik daya untuk tarikan terhadap sistem pengangkutan awam dan juga kenderaan tanpa motor. Dan satu lagi adalah sikap pemandu kita lah yang tidak bertanggungjawab. So ini biasa kita dapat tengok setiap everyday dekat atas jalan. Jadi saya fikirkan penguatkuasaan yang secara berterusan ni perlu dibuat bagi mendidik pengguna jalan raya ni. Okey, dan kesesakan lalu lintas yang berlaku pada akhir-akhir ini semakin membimbangkan lebih-lebih lagi apabila musim COVID-19 melanda. Oleh itu, pelbagai langkah harus diambil bagi menangani masalah ini daripada terus berlanjutan sehingga ke tahap yang tidak boleh dielakkan lagi. Bagi pihak DBKL sendiri pula, apakah inisiatif yang telah diperkenalkan dalam menangani masalah trafik di Kuala Lumpur? Okey, terima kasih. Okey, pihak DBKL kita melalui pusat pengangkutan bandar, kita mempunyai plan kita untuk menyerataikan trafik ni di pusat bandar, dan salah satunya adalah ITIS ITIS DBKL ni yang berpusat di Bukit Jalil. Jadi dengan penggunaan CCTV dan juga VMS dapat membantu untuk mengurangkan congestion di pusat bandar ni. So kita dapat secara real time CCTV kita di lapangan, dan juga sekiranya berlaku apa-apa insiden di lapangan, jadi kita akan disseminate untuk kita akan paparkan insiden yang berlaku ni terus kepada VMS kita apa yang telah berlaku, dan juga melalui satu WhatsApp group yang diinisiatkan oleh pihak jabatan di BKL. Dan grup tu terdiri daripada pihak bomber, pihak polis, juga media massa yang lain, Astro, radio station dan juga LLM. Semua ada participate dalam grup WhatsApp tersebut.
Jadi maklumat-maklumat yang kita dapat ni kita akan berkongsi dengan mereka dan juga kita saling hubung antara satu sama lain tu untuk kita mencari satu cara untuk kita menyuraikan masalah trafik ni. Jadi pihak IT sendiri pun kita ada early response team lah. Early response team ni bila ada insiden berlaku ni, jadi tim ni akan ke lapangan tu untuk membuat kerja-kerja bantuan awal ni, seperti kita menarik kenderaan yang rosak yang menghalang di jalan tu untuk tarik ke bahu jalan atau di tempat yang selamat lah, supaya halangan tidak berlaku berterusan tu. Di samping itu, pihak DBKL juga menyediakan plan struktur Kuala Lumpur 2040 ni bagi mengawasi pembangunan strategik bandar untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi fokus rancangan baru ni akan merangkumi perancangan dan juga pembangunan bandar dengan cara menyelesaikan masalah kesesakan bandar dan juga memperbaiki sistem jalan raya yang sedia ada ni. Jadi sistem pengangkutan yang akan dicadangkan ni adalah lebih komprehensif dan juga efisien bagi menghubungkan rangkaian jalan di pusat bandar. Selain daripada itu, DBKL juga sedang menyediakan rancangan Plan Indo Lalu Lintas 2040. Ianya sedang dibangunkan serentak dengan Plan Indo Tempatan dengan tujuan agar penambahbaikan laluan disebabkan peningkatan lalu lintas dapat membantu meredakan kesesakan dan menyebarkan lalu lintas dengan lebih berkesan. DBKL juga membiayai dan menyediakan satu mod pengangkutan yang menarik, iaitu perkhidmatan bas percuma Go KL. Sehingga kini sudah ada 9 laluan perkhidmatan untuk bas Go KL ni. Ada 4 laluan batuan akhir last mile untuk memudahkan pergerakan pengguna pengangkutan awam dan juga mengurangkan penggunaan kereta persendirian di dalam kawasan pusat bandar. Dan juga 5 laluan untuk first mile yang berfungsi sebagai bas pengantara dari kawasan perumahan yang berkepadatan tinggi ke stesen transit yang terdekat. Pihak DBKL juga sentiasa dari semasa ke semasa ni untuk buat kajian dan juga analisa mengenai masalah trafik. Penambahbaikan jalan dan simpang yang menjadi bottleneck ni sentiasa dibuat, dan daripada masa ke semasa juga kita akan buat perubahan laluan-laluan jalan yang bersesuaian. Satu perubahan aliran trafik yang telah baru ni bulan 3 baru DBKL buat ni, iaitu daripada laluan daripada Jalan Abdul Aziz Muda tu untuk menghala ke Jalan Sri Amar tu. Jadi selalunya kita tengok kenderaan selalunya membuat belok ke kanan secara mendadak, secara terus, directly dia cut tu Jalan Cokit tu. Jadi perubahan aliran tu kita cuba menyekat supaya kenderaan tu membuat direct cross kepada Jalan Cokit tu, bagi tujuan untuk mengurangkan kemalangan. Jadi statistik selalu kita dapati banyak ada geseran antara kereta dan juga motor yang berlaku lah. Jadi perubahan ni harap dapat melicinkan lagi lah trafik di kawasan Cokit ni, terutama untuk musim perayaan yang bakal menjelang ni kan. Jadi kita haraplah orang awam ni patuhilah arahan dan juga arahan yang juga diberi oleh pihak DBKL ni. Saya ambil contoh daripada Jalan Sultan Ismail tu, bila kita terus ke Jalan Raja Laut tu, jadi kita telah membuat larangan untuk belok ke kanan tu supaya kita nak kurangkan fasa traffic light ni daripada 4 kepada 3 ni, supaya aliran trafik daripada jalan utama, terutama Jalan Raja Laut tu, dia dapat memberi mempunyai masa yang lebih lah untuk mengurangkan kesesakan yang berlaku di Jalan Raja Laut ni. Itu usaha antara salah satulah usaha yang telah kami lakukan, dan juga daripada masa semasa juga kajian sentiasa dibuat
dan pihak DBKL pun ada dapat bantuan daripada pihak pakar lah, konsultan untuk memberi cadangan dan juga kajian kepada mereka lah, dan kami akan teliti juga kesesuaiannya kalau praktikal dan boleh dilakukan the practicality dan juga workability ni kan, kalau sesuai kami akan lakukan demi kebaikan warga kota ni. Baiklah, kita berehat sebentar ya Encik Yu. Kita akan saksikan temu ramah kami bersama Dr. Abdul Kabir Ahmad, Pensyarah Kanan Jabatan Mitrans UiTM Shah Alam berkaitan beberapa cadangan penyuraian trafik di Kuala Lumpur. Kita sama-sama saksikan. Okey, salah satunya ialah congestion tax lah. Maknanya kita menggunakan untuk memberi pengguna kenderaan untuk discourage mereka menggunakan kenderaan pada waktu peak. Maknanya bila kita nak pergi bandar, pusat bandar pada waktu peak hour, mereka perlu bayar. Dan bayar bukan bayar sikit lah, ada bayar sekian amount. Jadi untuk mengurangkan mereka menggunakan kenderaan pada waktu peak lah. Jadi kita cukai mereka. Tapi itulah, bila kita nak mencukai, maknanya persediaan tu penting dari segi kita nak public transport kita lah. Jadi sekiranya public transport tidak bersedia, dan setakat ni pada saya masih lagi tahap untuk peningkatan lah. Maknanya belum sedia lah. Jadi kalau dah bersedia, baru kita boleh laksanakan cukai tax tu. Semakin baik, di mana kalau boleh tak ada congestion langsung lah. Cumanya kita kena tahu sekarang zaman teknologi, even penggunaan AI, Artificial Intelligence, di mana baru-baru ni kita ada dengar tentang Alibaba dan juga kerjasama bersama NDEC untuk memperkenalkan Brain City, di mana dia mengumpul maklumat melalui big data untuk mengkaji tentang pergerakan dan juga behavior of pengguna jalan raya dan juga orang awam daripada social media. Jadi dia daripada situ kita boleh sebenarnya merancang, dan daripada AI itu sendiri dia boleh mengira dengan masa yang lebih cepat tentang bagaimana nak respons dengan keadaan tersebutlah. DBKL dilaporkan dalam proses cadangan untuk melaksanakan sistem fee seperti Electronic Road Pricing ERP Singapura atau Congestion Charge di London sebagai alternatif untuk menangani masalah kesesakan jalan raya di ibu kota. Cadangan ini turut disokong oleh Dr. Abdul Kabir Ahmad dalam video yang kita saksikan sebentar tadi. Bagaimana dengan langkah cadangan ini di pihak DBKL setakat ini? Boleh Encik Yu jelaskan? Untuk soalan ni, okey, sebenarnya cadangan untuk mengenakan charge kepada kenderaan yang masuk ke pusat bandar ni pernah dicadangkan. Jadi setakat hari ini masih belum dilaksanakan. Saya berpendapat ini kemungkinan juga dengan sistem pengangkutan awam kita yang kurang sempurna. Mungkin tak capai tahap yang dikendaki oleh publik ni. Jadi mungkin dalam skop ni kan kita perlu kaji lebih mendalam tu. Kita mesti ada satu target satu target tu sama ada sejauh mana pengangkutan awam ni telah mencapai kelengkapan dia dari segi keintegrasi semua ni. Saya rasa kalau kita dah mencapai tahap yang yang memuaskan ni kan, barulah saya rasa kita boleh mengenakan charge ni. Jadi saya rasa pada masa tu saya rasa public mungkin pun akordlah dengan apa tu, kerana sistem pengangkutan kita lengkap. Kita mempunyai sistem yang lengkap, jadi saya rasa mungkin kita perlu ada satu target mungkin dari segi penggunaan kenderaan persediaan tu berapa persen, dan juga public transport ni berapa persen, barulah kita boleh kenakan charge tu. Kalau tidak kan mungkin warga kota ni dia biasalah kan, siapa nak bayar lebih kan. Jadi this is a problem yang kita hadapi lah.
Okey, apa pula komen Encik Yu berkaitan cadangan kedua? Adakah sistem penyuraian trafik menggunakan teknologi big data dan AI seperti yang disebutkan oleh Dr. Abdul Kabir sebentar tadi juga dalam perancangan DBKL setakat ini? Ya, saya berpendapat di BKL kita daripada semasa ke semasa ni kita menggunakan teknologi. Kita gunakan teknologi itu seperti apps dan juga Twitter, FB dan juga elektronik media yang lain tu untuk membantu dalam menyelesaikan masalah trafik ni. Jadi mungkin apa yang kita usahakan ni belum cukup lagi untuk menangani masalah yang dihadapi. Jadi dari segi big data ni buat masa sekarang ni kita dah start dengan CCTV CCTV yang mempunyai fungsi yang tinggi. Jadi hopefully lah kita dapat mencapai sasaran kita ni satu masa nantilah. Okey, seperti yang kita tahu, pengangkutan awam di Kuala Lumpur merangkumi pelbagai jenis pengangkutan seperti bas, rel dan teksi. Kerajaan Malaysia telah berbelanja berjuta-juta ringgit untuk meningkatkan mutu dan kesediaadaan pengangkutan awam termasuklah dengan membina aliran LRT baru. Adakah ianya masih berhasil atau tidak untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas? Bagi pendapat saya rasa mod pengangkutan awam ni saya rasa memang berkesan. Jadi cuma dari segi kesaling hubungan di pusat bandar kita ni agak lemah sikit ni. So hopefully dengan MRT 3 ni yang telah diwartakan oleh kerajaan akan dimulakan. Jadi saya rasa the circular line ni dalam pusat bandar ni saya rasa memang kita bakal menyaksikan satu sistem pengangkutan yang sempurna lah yang bakal kita nikmati di masa akan datang. Ramai yang berpendapat bahawa lebuh raya yang sedia ada perlu dinaik taraf untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas bagi membolehkan jalan raya menampung bilangan kenderaan yang lebih banyak. Apa pendapat Encik Yu terhadap perkara ini? Saya rasa dengan pembinaan coverage jalan di Kuala Lumpur ni sudah luas. Jadi kita tak mungkin nak selesaikan kesesakan lalu lintas ni dengan membina sebanyak mana jalan di Kuala Lumpur ni. Jadi nanti pusat bandar ni penuh dengan jalan ni. Bangunan pula tak ada ruang untuk kita bina kan. Jadi sebaliknya saya rasa kita perlulah perbagaikan pilihan pengangkutan dan tidak hanya bergantung pada pengangkutan persendirian. Sebentar tadi kita sudah mendengar sedikit ulasan daripada Encik Yu. Jadi kita teruskan dengan pandangan Encik. Negara manakah yang perlu kita jadikan contoh dan mempunyai sistem pengangkutan yang paling berkesan pada masa kini? Okey, terima kasih. Okey, banyak negara yang boleh dijadikan contoh seperti jiran kita yang terdekat ni, Singapura, Hong Kong, Jepun dan juga London. Okey, saya tengok macam di kota London ni pengangkutan awam ni dirancang dan dikendalikan dan dibiayai oleh pihak berkuasa tempatan sendiri. Okey. So saya rasa government have to invest sebab ia merupakan satu perkhidmatan kepada warga kota. Jadi bagi di BKL kita telah mengorak langkah dengan penyediaan Basko KL sebagai satu inisiatif dan juga langkah pertama kita. So hopefully lah dengan jajaran Go KL ni diperluaskan, saya harap awareness daripada public ni akan menggunakan public transport ni menjadi pilihan mereka lah dan saya rasa dari segi infra pula, saya rasa mungkin kita perlu ada connectivity lah, kemudahan untuk menghubungkan daripada kawasan perumahan ke stesen dan juga stesen kepada tempat tujuan mereka tu, iaitu tempat bekerja. Jadi all this infra lah kita from time to time lah kita akan tambah dan juga perbaiki lah. Jadi itu saya rasa
akan jadi berkesan lah. Okey. Sebelum kita menutup perbincangan ini, apakah cadangan dan harapan Encik Yu sendiri kepada warga Kuala Lumpur bagi mereka yang menggunakan sistem pengangkutan negara kita pada hari ini? Pihak DBKL akan terus menambah baiklah infra di ibu kota ni supaya pengangkutan awam ni menjadi satu pilihan orang awam ni lah. Jadi saya rasa lebih banyak kempen penggunaan mod pengangkutan awam ni perlu dijalankan. Mungkin di bangku sekolah lagi kita perlu menggalakkan mempromosikan pengangkutan awam tu sebagai pilihan utama. Saya tengok kat Malaysia ni kan, setelah anak muda ni grad kan, parents dah beli kereta untuk mereka dah. Jadi bukan kata kita tak galakkan, tetapi saya rasa galakan untuk gunakan public transport ni sebagai mod utamalah untuk mereka pergi daripada satu tempat ke satu destinasi yang lain tu. Jadi saya rasa mungkin insentif kerajaan juga dari segi negara lain gunakan cashlessnya cara bayaran tu, dan juga mungkin ada satu pas bulanan yang memberi macam diskaun kepada certain group of people kan. Jadi itu saya rasa satu galakan kepada public lah untuk gunakan public transport ni. Jadi yang penting kita bukan tengok kan adakah kita ni mampu beli kereta ke tidak ni. Saya rasa kita mesti tengok daripada sudut yang lain tu. Adakah orang kaya juga sama sekali gunakan pengangkutan awam? Saya rasa itu matlamat yang perlu kita tengok ni. Okey. Okey, apa yang saya dapat rumuskan bahawa kesesakan yang berlaku di bandaraya terutamanya Kuala Lumpur haruslah diberi perhatian. Pihak kerajaan perlu menjadi komponen penting dalam menangani masalah ini dengan memastikan masyarakat yang menggunakan jalan raya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Tindakan harus diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan. Matlamat ini dibuat adalah bertujuan untuk menjimatkan masa masyarakat yang banyak dihabiskan di jalan raya akibat kesesakan yang berlaku. Nampaknya masa sangat mencemburui kita. Terima kasih Encik Yu Chuan Hock. Terima kasih kepada yang setia menonton rancangan Diskusi KL. Saya Sabrina Akmal selaku hos anda. Saya tutup bual bicara ini dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi.